Bekalan air di Melaka mampu bertahan sehingga September. Kadar penggunaan elektrik sektor industri dijangka meningkat tahun ini. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Berita Wilayah 7 Mac 2021. Hari ini bersama saya Norlela Muhammad Nur dan rakan juru bahasa isyarat Tan Libi. Jadi terus bersama kami untuk laporan berita dari seluruh negara. Baiklah saudara, lintas langsung hari ini bermula dengan Negeri Perlis bersama Ahmad Iqbal Arif Yaakob. Antara tumpuan, Regimen Askar Wataniah merupakan platform utama dalam meningkatkan semangat patriotik. Dan selepas itu kita ke Sabah pula bersama Muhammad Dia Sahlan dengan membawakan perkembangan program imunisasi COVID-19. Dan akhir sekali kita ke Sarawak bersama Muhammad Azizi Rahim dengan tumpuan pendaftaran vaksin COVID-19 serta projek pembangunan di daerah Sadong Jaya. Terus bersama Berita Wilayah. Bekalan air di ketiga-tiga empangan di Melaka dijangka mampu bertahan sehingga September depan susulan cuaca panas dan kering sejak beberapa bulan lalu. Ketua Menteri Datuk Seri Sulaiman Mat Ali bagaimanapun berkata hujan lebat sejak petang semalam juga dilihat membantu meningkatkan paras air di empangan. Setakat ini, paras air di empangan Durian Tunggal Alur Gajah berada pada tahap 70.6%, empangan Jus Jasin 84.1%, manakala empangan Asahan Jasin pada paras 99.9%. Tapi Alhamdulillah, saya selalu sebut, saya minta setiap kali saya pergi mana-mana di masjid di surau, saya minta ke kita dalam kita semua ni rakyat kita doa. Kita minta supaya Allah Ta'ala limpahkan hujan, rezeki, penuhi empangan kolam tadang kita melalui sungai-sungai dan sebagainya. Saya bersyukur daripada semalam hujan, dah lama tak hujan. Dan saya pun baru lepas belanja tadi bersama anggota bomba minta kita buat majlis bacaan Yasin tahlil. Di samping itu kita buat solat je. Never without fail selama ni dapat memenuhkan lagi tadaan air. Tapi alhamdulillah semalam hujan. Dan saya pun tadi difahamkan empangan Durian Tunggal ada kenaikan sebab 1% lah. Ada kenaikan 1%. Jadi kalau hujan berterusan, ia akan meningkatkan lagi paras empangan kolam-kolam tadahan yang terdapat dalam negeri Melaka. Beliau ditemui pemberita pada program Sihat at Masjid Tanah di Kompleks Japarun, Lendu. Masyarakat diingatkan supaya sentiasa peka dengan perubahan cuaca dan suhu ketika ini. Menteri Besar Perak Datuk Sarani Muhammad berkata ia bagi memastikan mereka tidak terdedah dengan sebarang risiko termasuk ketidakselesaan kepada kesihatan badan. Berdasarkan kajian dijalankan Think City, Ipoh mencatatkan peningkatan suhu permukaan tanah sebanyak 6.75 darjah Celsius antara tahun 1998 hingga 2019. Itu sebab kalau tengok kita ada iklan Perak Bumi Lestari, kita nak minta supaya kita tanam balik pokok-pokok yang hijau ini kerana kehijauan itu yang akan membantu untuk mengimbangi kepanasan. Tapi oleh kerana pokok baru tanam tak elok lagi, lama-lama esok nantilah kan pokok baru ditanam.
Beliau berkata demikian selepas menyertai gotong royong bersama rakyat sempena program Menteri Besar Bersama Rakyat Mesra di Rumah Pangsa Jalan Pasir Putih. Pada program tersebut, 5 penduduk menerima tawaran sewa rumah dengan nilai sewaan RM100 sebulan. Bagi menolak dakwaan sesetengah pihak bahawa orang kenamaan dan Barisan Hadapan hanya mengambil vaksin yang dikatakan terbaik iaitu BioNTech. Menteri Komunikasi dan Multimedia Datuk Saifuddin Abdullah menawarkan diri untuk mendapatkan suntikan vaksin Sinovac sama seperti diumumkan Menteri Sains, Teknologi dan Inovasi Khairi Jamaluddin Abu Bakar. Tapi sebab nak mengatasi ni berita-berita palsu ni, jadi KJ dia dah komit, dia volunteer untuk ambil Sinovac. So saya kata saya juga akan ambil Sinovac, tak semesti hari yang sama dengan KJ, tapi kita kena buat jugalah kerja-kerja meredorkan diri ni, ya. Sebab kita yakin, sebenarnya kita yakin, sebab kita nak meyakinkan rakyat yang tak kira apa nama dan apa dari mana datangnya vaksin itu selamat. Ahli Parlimen Indra Mahkota itu menasihatkan orang ramai agar memandang positif tentang program imunisasi dilakukan kerajaan. Beliau mengulas perkara itu dalam sidang media selepas program sumbangan bakul makanan secara pandu lalu di Terminal Sentral Kuantan. 108 orang terdiri daripada pemandu bas, teksi dan penjaja menerima sumbangan berkenaan. Berhadapan risiko semasa bertugas di pintu masuk sempadan negara di Kompleks Imigresen, Kastam, Kuarantin dan Keselamatan ICQS Kota Putra di Durian Burung, Padang Terap, Kedah mendorong petugas Barisan Hadapan untuk menerima suntikan vaksin COVID-19. Justru 48 petugas diberi suntikan secara 3 fasa bermula hari ini di Klinik Kesihatan Kota Putra, Durian Burung. Mereka terdiri daripada pegawai dan kaki tangan Jabatan Imigresen, Polis, Kastam, Makis, Tentera, Petugas Kesihatan dan Angkatan Pertahanan Awam APM. Alhamdulillah, yang saya tunggu-tunggu tu akhirnya hari ini kami dapat diberi peluang untuk menerima suntikan vaksin lah. So bagi saya setakat sekarang ni tiada apa-apa simptom lagi lah. Dengan adanya vaksinasi ini dapat mengelakkanlah kita daripada dijangkiti penyakit ini lah. Penting kerana untuk memprotek diri sendiri dan juga ahli keluarga serta sahabat-sahabat yang bertugas sama-sama kita di pejabat. Sementara itu, Pegawai Kesihatan Daerah Padang Terap, Dr. Muhammad Fadil Muhammad Marzuki berkata proses vaksinasi di klinik berkenaan berjalan lancar. Katanya setiap petugas di Barisan Hadapan di ICQS Kota Putra perlu diberi perlindungan vaksinasi. Semua petugas di sini memang berdepan dengan risiko lah, terutamanya bila kita berdepan dengan pergerakan keluar masuk lori harian tu, dan selepas ni mungkin bila sempadan akan dibuka, so risiko tu akan lebih tinggi lagi lah. Kita akan bagi kaunseling dulu. Kita akan cerita semua tentang vaksin dan kemungkinan side effect yang akan muncul. Dan pesakit faham, baru kita akan bagi. Vaksinasi tersebut bermula 9 pagi. Seramai 18 orang menerima vaksin pada hari ini. Pada 14 Mac nanti, seramai 18 orang akan divaksinasi, manakala pada 17 Mac 12 orang. Sementara itu, di Langkawi, ahli parlimennya Tun Dr. Mahathir Mohamad hari ini antara salah seorang penerima suntikan vaksin COVID-19. Beliau mendapat suntikan pada pukul 2.15 petang di Dewan Badminton Kompleks Sukan Langkawi, Lada. Turut menerima suntikan isteri beliau, Tun Dr. Siti Hasmah Muhammad Ali, serta 16 lagi individu dari Kementerian Kesihatan Daerah Langkawi. Suntikan ini mungkin akan menyebabkan lain-lain penyakit. Ini tidak benar sama sekali. Kalau adalah kesan-kesan buruk daripada suntikan, di Amerika saja sudah 20 million yang disuntik. Kita tak dengar cerita ada orang yang dah menghadapi masalah setelah disuntik. Tak adalah yang nak pengsan ataupun apa-apa, termasuk golongan yang tua.
KKM menyasarkan 75,000 penduduk Langkawi menerima suntikan vaksin COVID-19 daripada keseluruhan hampir 110,000 penduduk. Dalam pada itu, 1,278 petugas barisan hadapan di Langkawi dijangka selesai menerima suntikan dalam tempoh 2 minggu sejak suntikan pertama pada 28 Februari lalu. Kadar penggunaan bekalan tenaga elektrik khususnya melibatkan sektor industri akan kembali meningkat tahun ini. Justru Tenaga Nasional Berhad TNB menjangka mampu memperoleh pendapatan yang lebih baik pada tahun ini. Tahun lalu, kadar penggunaan bekalan elektrik melibatkan sektor industri turun antara 4 hingga 5% berbanding tahun sebelumnya. Pengerusi TNB Datuk Seri Mahazir Khalid berkata penurunan tersebut disebabkan oleh penularan wabak COVID-19 yang menyebabkan sektor berkenaan tidak dapat beroperasi. Ia sekaligus turut menjejaskan pendapatan keseluruhan syarikat utiliti negara tahun lalu. Ya, sebab bila dalam keadaan pandemik, semua perniagaan, especially yang the first MCO, yang April, Mei, Jun, yang itu kalau semua shutdown, semua ditutup, jadi mana ada penggunaan bekalan elektrik? Mana dia jadi dia rundown, dia turunlah penggunaan bekalan elektrik. Kalau hotel tutup, kilang tutup, semua kedai-kedai biasa pun tutup, jadi tak ada penggunaan bekalan elektrik. Jadi ini cuma di rumah je lah. Di rumah ni dah lebih guna sebab semua orang duduk kat rumah. InsyaAllah tahun 2021 ni dia akan ada peningkatan balik penggunaannya. Beliau bercakap kepada pemberita selepas menghadiri program Ceria ke Sekolah bersama TNB di Pejabat Pendidikan Daerah Padang Terap. Esok giliran pelajar sekolah rendah tahun 3 hingga 6 kembali ke sekolah bagi memulakan sesi pembelajaran secara bersemuka. Lazimnya, sebelum pandemik melanda, ibu bapa akan sibuk melakukan persediaan membeli barangan keperluan persekolahan anak-anak di kedai. Adakah situasinya sama ketika ini? Ikuti tinjauan wartawan Andy Reza Rohadian di sekitar Jalan Tuanku Abdul Rahman, Ibu Negara. Saudara, penularan COVID-19 telah mempercepat proses digitalisasi. Kebanyakan transaksi kini dilakukan secara dalam talian. Ia bagi meminimumkan risiko jangkitan virus maut itu. Bagaimanapun, masih ada ibu bapa yang memilih untuk membeli peralatan dan kelengkapan persekolahan di kedai-kedai. Kenapa? Ini jawapan mereka. Ada part kita boleh beli online, ada part memang kita kena directly pergi ke shop lah. Sebab sometimes online ni tak menepati kualitinya sebagaimana kita sangkakan buat masa ni. Benda ni harus diberikan tumpuan juga daripada pihak kerajaan sebab kadang-kadang banyak penipuan berlaku kan dalam online ni. Alhamdulillah kualiti lebih elok lah dekat kedai sebab bila kita tengok kita boleh pegang kain dia macam mana kan, sama ada nipis, tebal, selesa ke tak selesa untuk anak kita pakai. Eloklah kita pergi ke kedai, kita puas hati lah, kita boleh tengok barang tu, kita boleh nilai dia ikut harga bajet dia. Kadang-kadang yang kita beli kat online ni tak sama. Ada yang kita order tu, ada yang besar, ada yang kecil. Itu satu masalah dia lah. Bukan itu sahaja, SOP pencegahan penularan COVID-19 ketat di premis perniagaan membuatkan pengunjung berasa selamat untuk berbelanja. Pegawai penguatkuasa turut berada di lokasi bagi memantau dan mengawal pergerakan orang ramai. Make sure kalau tak terlalu ramai kita boleh masuk lah. Kalau ramai kita elakkan lah. Kita elakkan. Untuk hari ini Alhamdulillah buat masa ni tak ramai sangat orang. Ada ramai tapi boleh kawal lah. Kita cuba elakkan. Khawatir lah kalau macam ni. Kalau tak ada yang scan tu kita macam takut nak masuk. Kan? Apa hal ke kena cash ke kita tak tahu. Situasi kewangan yang tidak menentu impak penularan COVID-19 mendorong kebanyakan ibu bapa lebih bijak berbelanja mengikut keutamaan. Mana yang ada tu kita pakailah. Nak buat pembazir kan. PKP ni nak kena jimat cermat juga. Sebab kita nak pakai duit, nak raya lepas ni, bulan puasa lagi. Mana yang pihak sekolah suruh beli tu, mana yang tak ada tu makcik beli. Mana yang dah ada tu makcik tak beli lah.
Keperluan anak-anak sememangnya perlu didahulukan, namun kemampuan kewangan ibu bapa tetap menjadi keutamaan. Hakikatnya barangan hanyalah satu keperluan material, tetapi prestasi dalam pelajaran adalah perkara nombor satu. Hendy Reza Rohadian, Berita RTM. Sekolah Kebangsaan Tengku Budriah Arau mengalami kerosakan pada struktur bumbung apabila angin kencang beserta hujan lebat melanda kawasan berkenaan Jumaat lalu. Berikutan itu, 5 bilik darjah yang menempatkan 136 murid tahun 1 terjejas kerana dimasuki air hujan dan mereka akan ditempatkan sementara di kelas tahun 6 esok. Menurut Pengerusi Jawatankuasa Pendidikan Negeri, Roziana Ahmad, Jabatan Pendidikan Negeri telah mengarahkan kontraktor untuk melaksanakan pembaikan pada bumbung dengan segera agar kelas dapat digunakan berikutan sesi persekolahan esok. Manakala pihak Jabatan Kerja Raya akan melakukan pemeriksaan lanjut termasuk struktur keseluruhan bangunan sekolah agar perkara yang sama tidak berulang serta menjamin keselamatan guru dan murid. Untuk pembaikan sementara ni dah selesai, hampir selesai. Mungkin dalam tempoh 6 bulan, pihak JK akan buat penilaian semula keseluruhan struktur bumbung di STB. Mungkin dia akan ada pembaikan yang lebih ni untuk mengelak lagi kejadian seumpamanya memang ini adalah bila berlaku kejadian angin kencang, sekitar kawasan ini adalah sekitar lalu angin dan mungkin akan berlaku lagi keadaan yang sama. Beliau ditemui RTM selepas meninjau kerosakan dan kerja-kerja membaik pulih bumbung di Sekolah Tengku Budriah Arau. Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin yang kini berada di Arab Saudi untuk lawatan rasmi 4 hari diberi kesempatan menunaikan ibadah umrah. Beliau menerima jemputan melaksanakan ibadah tersebut daripada Raja Arab Saudi, Raja Salman Abdul Aziz Al Saud yang juga penjaga 2 masjid suci. Tan Sri Muhyiddin dan isteri Puan Sri Noraini Abdul Rahman turut diberi peluang memasuki Kaabah. Selepas Mekah, Perdana Menteri akan meneruskan perjalanan ke Madinah untuk melakukan ziarah. Beliau dijadual memulakan program rasmi di Istana Al-Yamamah, Riyadh pada 9 Mac. Kunjungan ke Arab Saudi merupakan sebahagian daripada lawatan kerja rasmi 6 hari Perdana Menteri ke Asia Barat. Selain menghadap Raja Salman, Tan Sri Muhyiddin dijadual mengadakan pertemuan dengan Putera Mahkota Muhammad Salman Abdul Aziz Al Saud yang juga timbalan Perdana Menteri dan Menteri Pertahanan Arab Saudi. Kota Haji dan urusan umrah jemaah Malaysia dijangka menjadi antara fokus utama pertemuan. Lawatan Perdana Menteri tertakluk kepada SOP pencegahan COVID-19 yang ketat berdasarkan persetujuan Kementerian Kesihatan Malaysia, Majlis Keselamatan Negara, Kementerian Kesihatan Arab Saudi serta Kementerian Kesihatan dan Pencegahan UAE. Baiklah saudara, untuk laporan cuaca semasa, kita ke Jabatan Meteorologi bersama Nur Farha Abdul Halim di sana. Silakan Farha. Assalamualaikum, salam hormat kepada semua penonton bersama Map Malaysia untuk perkembangan cuaca pada petang ini pula. Kita terus kepada amaran cuaca peringkat waspada yang telah pun dikeluarkan oleh Map Malaysia untuk hari ini sehingga ke 8 Mac 2021 melibatkan bahagian Serian, Samarahan dan juga Kuching, negeri Sarawak, iaitu hujan lebat yang dijangkakan berpotensi boleh berlaku mulai malam nanti dan keadaan hujan lebat ini boleh menyebabkan banjir di beberapa kawasan yang berkedudukan rendah serta kerosakan struktur bangunan yang tidak kukuh. Oleh yang demikian, kami menasihatkan penduduk setempat agar sentiasa berwaspada dan kemaskini dengan amaran cuaca terkini. Seterusnya, jika diperhatikan melalui paparan imej gema radar di negeri Sarawak, pada ketika ini hujan dari bukit yang sedang berlaku di bahagian Kuching masih lagi berterusan dan dijangkakan akan terus berlanjutan sehingga ke malam nanti dan
dan juga keesokan pagi. Keadaan hujan lebat ini juga berpotensi untuk menyebabkan hujan lebat yang berterusan untuk tempoh 6 jam berturut-turut. Manakala lain-lain tempat adalah tiada hujan pada ketika ini, termasuklah di negeri Sabah. Seterusnya kita perhatikan kepada paparan imej carta angin semasa yang menunjukkan dominasi angin dari arah timur laut dengan kelajuan yang agak sederhana kuat, iaitu antara 20 hingga 30 km sejam, dan pada ketika ini masih lagi terdapat kawasan penumpuan angin di sekitar negeri-negeri pantai barat semenanjung Malaysia dan pembentukan awan konvektif yang menyebabkan keadaan hujan dan ribut petir di 1-2 tempat yang masih lagi berlaku melibatkan pedalaman negeri Selangor, pedalaman negeri Perak, negeri Pahang dan juga negeri Sembilan. Keadaan hujan dan ribut petir yang mula memasuki negeri Sembilan dan juga negeri Johor ini dijangkakan akan berlanjutan sehingga ke malam nanti, dan paparan imej satelit semasa menunjukkan keadaan cerapan awan yang dicerap pada ketika ini lebih tertumpu di negeri-negeri pantai barat semenanjung Malaysia. Sekian saja informasi cuaca untuk petang ini. Seterusnya kita lihat paparan ramalan hujan bagi bandar-bandar utama di seluruh Malaysia sepanjang malam nanti. Saya Farah Lim. Assalamualaikum. Musim kemarau jejaskan jumlah pengunjung ke air terjun Bukit Air antara paparan dari Perlis Indra Kayangan. Perinciannya kita bersama Ahmed Iqbal Arif Yaakob. Silakan Iqbal. Terima kasih rakan tugas di Angkasa Puri. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Regimen Askar Wataniah merupakan platform utama dalam meningkat semangat patriotik serta meningkatkan peluang kejaya dan jati diri individu. Kesemua elemen ini penting dalam menjadikan seseorang itu lebih bertanggungjawab dalam setiap aspek kehidupan. Raja Muda Perlis Tuanku Syed Faizuddin Putra Jamalullah bertitah objektif penubuhan Regimen Askar Wataniah bagi meningkatkan dan mengimbangi kekuatan anggota tetap dalam pelbagai penugasan terutama semasa penularan COVID-19. Hasilnya yang positif tidak dapat dinafikan lagi dengan pelaksanaan latihan kerahan untuk berkhidmat sejak Mac tahun lalu. Pada kesempatan ini juga saya menyeru semua pihak, tidak kira anggota tetap ataupun sukarela, agar berganding bahu dan menetapkan nizam bagi mengaktifasikan kembali anggota sukarela yang tidak aktif dalam usaha meningkatkan kadar keaktifan anggota sukarela dalam regimen ini. Hadirlah ke setiap latihan yang telah dirancang oleh regimen, cabarlah diri dengan menghadiri kursus yang ditawarkan bagi meningkatkan ilmu dan pengalaman. Sesungguhnya anda amat beruntung dapat menyelami dan memahami gaya hidup ketenteraan yang tidak dapat dirasai orang awam di luar sana. Baginda yang juga Tuanku Komander Regimen 504 Askar Wataniah bertitah demikian dalam acara perbarisan penghargaan anggota sukarela tahun 2021 di Kem Bukit Keteri Berseri. Tahap kesiapsiagaan Regimen 504 Askar Wataniah di Kem Bukit Keteri masih tinggi, melibatkan 200 daripada keseluruhan 800 sukarelawan berdaftar yang aktif. Parlimen 30 Brigadier Jeneral Muhammad Zaki Abu memaklumkan pihaknya kini meningkatkan promosi bagi menarik lebih ramai anak tempatan Perlis supaya menyumbang tenaga dalam Regimen Askar Wataniah. Mereka dapat latihan-latihan yang telah disusun yang melengkapkan mereka sebagai anggota tentera. Sebabnya mereka ini mempunyai peranan sebagai barisan kedua bagi anggota tetap iaitu yang akan menggantikan
anggota tetap sekiranya perlu di dalam apa-apa krisis lah. Pada majlis ini, Tuanku Said Faizuddin turut melancarkan acara larian maya Regimen 504 Askar Wataniah yang akan berlangsung selama sebulan mulai Rabu ini. Jabatan Pengangkutan Jalan JPJ Perlis mengeluarkan 700 notis pelbagai kesalahan sepanjang OP COVID-19 dalam operasi secara bersepadu dengan polis Diraja Malaysia PDRM sejak 16 Januari lepas. Notis yang dikeluarkan adalah 522 saman pelbagai kesalahan, 55 notis panggilan temu siasat, 17 notis larangan penggunaan kenderaan, 101 notis arah periksa bagi kesalahan teknikal dan 5 notis arahan menimbang kenderaan. Pengarah JPJ Perlis Fatimah Muhammad Ali Piah berkata, operasi ini memfokuskan penguatkuasaan ke atas kesalahan utama jalan raya sebagai penyumbang kemalangan jalan raya dan pematuhan prosedur operasi standard SOP mengikut Seksyen 3 Akta Pencegahan dan Pengawalan Penyakit Berjangkit. JPJ Negeri Perlis telah pun memeriksa sebanyak 9,742 kenderaan dan telah mengambil tindakan terhadap 408 buah kenderaan lah. So, perincian dia, kenderaan persediaan sebanyak 7,980, kenderaan perkhidmatan awam ada sebanyak 461 dan kenderaan barangan sebanyak 1,301. Beliau menyatakannya ketika meninjau operasi khas OP COVID-19 JPJ di Padang Besar. Dalam operasi ini, 5 buah lori ditahan kerana membawa muatan melebihi had dibenarkan. Tindakan diambil mengikut Seksyen 57 Akta Pengangkutan Awam Darat. Dianggarkan kira-kira 80% air di kawasan perkelahan air terjun Bukit Air berkurangan sepanjang musim kemarau yang bermula awal Januari lalu. Ini menjadikan kawasan rekreasi tumpuan keluarga itu kurang meriah berbanding sebelumnya. Tinjauan RTM di kawasan perkelahan keluarga popular di Perlis ini mendapati paras air di kolam takungan utamanya makin berkurangan. Menurut pengarah Jabatan Perhutanan Perlis Awang Syafiee Awang Ahmad ni, kekurangan air di kawasan air terjun ini menjejaskan kehadiran pengunjung pada hujung minggu. Kawasan itu hanya menerima sekitar 1,000 pengunjung sahaja pada hujung minggu berbanding 3,000 orang sebelum ini. Bagi memastikan kawasan riadah keluarga ini tetap menjadi tumpuan ramai, Jabatan Perhutanan Perlis merancang untuk membangunkan taman tema air mini untuk kemudahan pengunjung kanak-kanak. Karena kalau sekarang pun untuk aktiviti kanak-kanak dia agak kurang, di mana kolam pun agak terhad. Jadi sekiranya kalau kita dapat majukan, kita bangunkan dalam konteks mini theme park tu, saya ingat boleh menambahkan lagi tarikan di Taman Eko Rimba ataupun Kompleks Sungai Batu Pahat ni sendiri. Selain kemudahan perkelahan di air terjun, Taman Eko Rimba Bukit Air juga menyediakan tapak perkhemahan keluarga yang dilengkapi kemudahan asas dan boleh digunakan pada bila-bila masa. Setakat ini sahaja laporan semasa dari Perlis. Kembali semula ke Angkasa Puri bersama rakan tugas untuk laporan lain berita wilayah selepas ini. Salam hormat. Iqbal, terima kasih. Baiklah, seterusnya kita ke Sabah pula untuk mengikuti perkembangan dari sana. Antara paparannya, program imunisasi COVID-19 di Kota Marudu bermula esok dan pemulihan sektor pelancongan, aspek keselamatan perlu jadi keutamaan. Laporannya kita bersama Muhammad Diah Sahlan. Silakan Diah. Ya, Nurlila, terima kasih. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Seramai 81,500 penduduk daerah Kota Marudu disasarkan untuk menerima suntikan vaksin secara berperingkat dalam program imunisasi COVID-19 peringkat daerah berkenaan bermula esok. Fasa pertama dan kedua yang melibatkan pasukan keselamatan serta petugas kesihatan diadakan di Dewan Belia Pekan Tanding dan Walai Kaubasanan Kota Marudu. Penolong Pegawai Pentadbiran Pejabat Daerah Kota Marudu, Nahalan Mehduna berkata, untuk fasa seterusnya melibatkan pergerakan ke kampung-kampung dalam daerah berkenaan. Operasi melibatkan warga kerja pejabat daerah Kota Marudu, Polis Diraja Malaysia PDRM, Angkatan Pertahanan Awam APM, Jabatan Kesihatan dan Hospital. Saya menyeru kepada semua penduduk daerah Kota Marudu supaya berfikiran positif dan tampil ke hadapan untuk divaksin dan menyokong program vaksinasi ini. Beliau ditemui pemberita RTM selepas merasmikan program Back to School di Kota Marudu. Program imunisasi COVID-19 peringkat daerah Kota Marudu yang bermula esok dijangka selesai Ogos depan.
Di Kota Kinabalu, lebih 100 anggota polis dari Ibu Pejabat Polis Kontijen Sabah dan Ibu Pejabat Polis Daerah Kota Kinabalu menerima suntikan COVID-19 dos pertama. Selepas menerima vaksin berkenaan, petugas Barisan Hadapan ini mengakui keyakinan mereka semakin meningkat untuk menjalankan tugas ketika berdepan cabaran COVID-19. Jadi insyaAllah dengan suntikan vaksin yang kami terima ini, diharap anggota dan pegawai yang bertugas akan mendapat semangat yang kuat dalam menjalankan tugas sebagai penguatkuasa undang-undang. Saya menyuruh kepada semua rakyat Malaysia supaya memberi kerjasama kepada kerajaan dan juga KKM supaya tampil mengambil suntikan vaksin ini sebab memang tidak ada rasa sakit dan kita dalam keadaan normal. Selepas disuntik ni saya rasa lebih confident dan kita lebih merasa selamatlah daripada COVID-19 ni dan kita juga boleh memberi perasaan selamat kepada orang lain yang belum disuntik. Vaksin Pfizer-BioNTech tiba di Sabah pada 25 Februari lepas. Secara keseluruhan, Sabah bakal menerima 104,130 dos bagi fasa awal program imunisasi kebangsaan COVID-19. Terdapat 51 pusat pemberian vaksin iaitu 25 hospital, 25 klinik kerajaan dan 1 fasiliti swasta. Sementara itu, individu yang telah mengambil vaksin COVID-19 dinasihat untuk menjaga tahap imuniti kesihatan dengan mengambil makanan sihat dan sentiasa aktif melakukan senaman. Langkah itu penting bagi memastikan tahap kesihatan diri berada pada tahap optimum tanpa bergantung sepenuhnya kepada kesan vaksin. Bercakap kepada RTM, Pengarah Hospital Tuaran Dr. G. Mohan Gopal Naidu berkata, individu yang telah mengambil vaksin COVID-19 juga ditegah meminum alkohol bagi mengelak kesan sampingan vaksin. Makanan yang tidak sihatlah, seperti mana dikatakan pengambilan alkohol dan merokok, vape, dan ini semua tidak membawa manfaat pada kita juga. Apa salahnya sepanjang masa ini vaksin yang kita ambil ini kita cuba pergi pada yang habit yang baik, iaitu makanan yang sihat dan juga adakan senaman yang berterusan. Dalam pada itu, beliau menyarankan masyarakat Tuaran untuk segera mendapatkan vaksin dengan mendaftar di aplikasi MySejahtera atau daftar secara manual di klinik kerajaan berhampiran. Sehingga kini, seramai 5,858 rakyat Sabah telah menerima suntikan vaksin harian dos 1. Sistem keselamatan yang baik antara faktor utama dalam usaha memulihkan sektor pelancongan di Sabah. Ia langkah penting bagi meningkatkan keyakinan kepada pelancong untuk berkunjung ke Sabah apabila pintu masuk utama negara dibuka semula. Menteri Pelancongan, Kebudayaan dan Alam Sekitar Datuk Jafri Arifin berkata, usaha memulihkan sektor pelancongan juga memerlukan pelibatan para pelabur. Justeru kementeriannya akan sentiasa memastikan tiada karenah birokrasi dalam perkara tersebut. Soal keselamatan ini memberikan keyakinan kepada pelancong. Kalau mereka tidak yakin tentang keselamatan mereka, susah orang mendatang. Jadi Yang Amat Datuk Seri sendiri menekankan soal keselamatan, kena tengok. Kalau perlu ada inisiatif-inisiatif selain daripada anggota tentera dan sebagainya, mungkin pihak kementerian kena tengok sendirilah. Beliau ditemui media selepas mengiringi Duta Khas Perdana Menteri ke Republik Rakyat China dan Majlis Perniagaan Malaysia-China MCBC di Taman Tunku Abdul Rahman, Kota Kinabalu. Sementara itu, Duta Khas Perdana Menteri ke Republik Rakyat China merangkap pengerusi MCBC, Datuk Seri Tiong King Sing berkata, lawatan beliau bertujuan meninjau pusat pelancongan di Sabah yang berpotensi menarik pelabur negara China. Kita setia maklumat semua, walaupun sekarang kita masih lagi pandemik COVID, kita bersedia sekarang bila itu pintu buka untuk kita masuk negeri China, kita akan bawa bersama-sama Kementerian Pelancongan, bersama-sama kita pergi promosikan Sabah di negeri China.
Menerusi inisiatif Connect Me Now iaitu komuniti melalui satelit, lebih 200 penduduk kampung Kumawan di Tambunan kini boleh menikmati kemudahan internet jalur lebar berbayar kelajuan tinggi. Inisiatif tersebut merupakan kerjasama antara Miasat Global Berhad, Miasat bersama Kementerian Sains, Teknologi dan Inovasi Sabah serta Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia. Penduduk kampung ditemui mengakui dengan kemudahan internet sedemikian, segala aktiviti dalam talian kini menjadi lebih mudah serta pantas. Terutamanya yang budak-budak sekolah, tidak kira siang malam kah dorang pergi cari juga. Dan sekarang ini alhamdulillah sejak dorang pasang ini adalah ada line dia. Selepas ini ada kemudahan seperti wifi ini, memang amat menguntungkanlah bagi pihak penduduk lah, terutama sekali pihak sekolah. Kalau dulu memang susah dari segi pembelajaran dan dari segi komunikasi, memang apa ya? Kesusahan dia tiada ini dulu, terutama daripada segi kalau macam anak muda, banyak anak muda yang terlepas daripada macam exam online, daripada panggilan temu duga kerja. Jadi sekurang-kurangnya sekarang syukurlah apa-apa maklumat daripada luar kita dapat terima dengan mudah. Ada sudah Connect Me Now untuk di kampung kami. Dari dulu kami susah mau belajar, kami mau naik bukit lagi. Jadi sekarang ada sudah kemudahan kami untuk belajar online. Sementara itu, Menteri Sains, Teknologi dan Inovasi Sabah, Datuk Yaakob Khan berkata, isu internet di Sabah akan diselesaikan dengan pemasangan perkhidmatan jalur lebar satelit sementara menunggu pembinaan menara telekomunikasi di bawah Pelan Jalinan Digital Negara Jendela. Ini adalah program yang kita lakukan berdasarkan jangka pendek, penyelesaian jangka pendek sebelum pelaksanaan jendela, yaitu pemasangan menara-menara telekomunikasi kita dapat dilaksanakan sepenuhnya yang bermula daripada tahun ini hingga tahun 2022. Menerusi inisiatif Connect Me Now, sebanyak 888 piring satelit akan dipasang di seluruh negeri untuk kemudahan perkhidmatan jalur lebar berkelajuan tinggi. Sehingga kini Connect Me Now menyediakan lebih 100,000 sambungan jalur lebar kepada komuniti yang tinggal di luar liputan 4G atau sambungan internet fiber. Seramai 169 golongan pelauh yang tidak mempunyai taraf kewarganegaraan ditahan dalam operasi bersepadu Ops Bangau yang dilaksana sejak 4 Mac lalu. Operasi dijalankan berdasarkan aduan masyarakat terhadap kehadiran golongan tersebut yang bergelandangan hingga mengundang ketidakselesaan masyarakat setempat. Pengarah Jabatan Penguatkuasa di BKK Abdul Mukti Haji Muklis beritahu Ops Bangau dijalankan sekitar Kota Kinabalu meliputi kawasan Sembulan, Sinsuran, Inanam dan Manggatal. Ops Bangau ini kita akan teruskan dan jika perlu maksudnya kita ada mendapati koloni-koloni yang baru yang di mana masyarakat pelaut yang mungkin lebih ramai kita akan adakan bersepadu. Kita mohon kerjasama daripada masyarakat sekiranya ada maklumat-maklumat atau info tentang koloni-koloni. Operasi melibatkan pasukan penguatkuasa Dewan Bandaraya Kota Kinabalu DBKK, Polis Diraja Malaysia PDRM, Jabatan Immigration dan anggota rela. Baik, saudara, sekian dahulu berita dari negeri di bawah bayu. Berita seterusnya kita kembali bersama Norlela di Angkasa Puri. Silakan, Norlela. Dia, terima kasih. Baiklah, penduduk di kawasan luar bandar boleh membuat pendaftaran penerimaan vaksin COVID-19 di pejabat daerah selain menerusi aplikasi MySejahtera. Perinciannya kita langsung ke Kuching bersama Muhammad Azizi Rahim di sana. Silakan, Azizi. Baik, terima kasih Norlela. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Pelbagai projek pembangunan telah dan sedang dilaksanakan di daerah Sadong Jaya. Antaranya pembinaan Stadium Sadong Jaya yang kini dalam peringkat tender bernilai 13 juta ringgit dan pembinaan semula Masjid Darul Iman di daerah kecil Sadong dengan kos 9 juta ringgit.
Menteri Pelancongan Seni dan Budaya yang juga Ahli Parlimen Batang Sadong Datuk Seri Hajah Nancy Shukri berkata pelbagai prasarana baharu bakal dibangunkan di daerah itu dengan adanya jalinan kerjasama erat antara Ahli Parlimen dan Ahli Dewan Undangan Negerinya. Kerjasama merupakan elemen penting bagi memastikan perjalanan projek yang dirancang dapat berjalan lancar untuk kesejahteraan penduduk di kawasan Batang Sadong. Datuk Seri Hajah Nancy Shukri berkata demikian selepas merasmikan simbolik penyerahan projek siap bina baharu pusat dalam komuniti PDK Sadong yang bernilai RM400,000 dan penyerahan 448 buah tangki air sebagai kawasan Sadong Jaya yang melibatkan 10 buah kampung. Beliau turut mengunjungi bangunan baharu Pusat Tahfiz Darul Iman yang siap dibina Ogos tahun lalu. Pusat itu boleh menempatkan seramai 60 orang pelajar tahfiz dari sekitar Sadong Jaya. Sementara itu, Adun Sadong Jaya Aidilariwu berkata projek telah dirancang bagi kawasan Sadong Jaya bakal melengkapkan lagi pembangunan di kawasan itu. Masyarakat di negeri ini, khususnya di kawasan luar bandar, dinasihati supaya mendaftar untuk mendapatkan vaksin COVID-19. Menteri Muda Kerajaan Tempatan Sarawak Datuk Dr. Penguang Manggil berkata, pendaftaran boleh dibuat di pejabat daerah kawasan masing-masing selain melalui aplikasi MySejahtera. Datuk Dr. Penguang menyarankan penduduk supaya meneliti maklumat tentang vaksin agar tidak terpengaruh dengan maklumat tidak sahih mengenai vaksin COVID-19. Ini kerana katanya kerajaan yakin vaksin adalah selamat digunakan untuk semua orang kecuali golongan yang mempunyai penyakit kronik selain kencing manis, darah tinggi atau penyakit alahan. Beliau berkata demikian selepas mengadakan lawatan bersempena program vaksinasi daerah Marudi di Dewan Suara Marudi. Bagi daerah Marudi, sebanyak 660 dos suntikan vaksinasi fasa pertama disediakan yang dilaksanakan selama 5 hari. Barisan hadapan yang terdiri daripada kaki tangan kesihatan, pentadbiran dan keselamatan antara yang menerima suntikan awal vaksin COVID-19 di Dewan Sri Kenyalang Universiti Putra Malaysia UPM Kampus Bintulu semalam. Rata-rata petugas barisan hadapan yang ditemui berharap vaksin ini dapat memberi keyakinan kepada penduduk untuk keselamatan semua pihak. Dan saya menyeru bagi frontliner, tiada perkara yang merisaukan untuk memastikan diri kita dalam keadaan yang sihat. Di samping itu juga kita memastikan keluarga kita juga dalam keadaan yang sihat. Oleh itu saya menyeru sama ada frontliner ataupun juga masyarakat tidak perlu bimbang dengan suntikan vaksin yang diterima. Bagi saya suntikan yang amat smooth sekali pada petang ini dan berjalan yang lancar, tak ada perkara yang merisaukan. Kita rasa ada keyakinan yang tinggi untuk kita mendapat perlindungan yang lebih baik dalam terutama sekali dalam keadaan wabak yang berlaku pada ketika inilah. Bersyukur sebab frontliner diberi peluang untuk mendapat vaksin ini di peringkat awal ni lah. Dan saya baru saja lepas ambil injection vaksin COVID-19 lah. So rasanya biasa saja, tak ada rasa sakit apa-apa. Janganlah takut untuk divaksin. Kita lindung diri, lindung semua. Tak sakit, biasa saja, tak ada simptom. Jangan takutlah. Program vaksinasi di Bintulu bagi fasa pertama pusingan 1 bermula semalam di Dewan Sri Kenyalang UPM Kampus Bintulu melibatkan 1,056 dos. Pusingan kedua fasa 1 vaksinasi dijangka bermula pada 19 Mac tertakluk kepada perubahan jadual penghantaran vaksin. Jabatan Kebajikan Masyarakat JKM mula mengagihkan bantuan makanan kepada penduduk kampung serumah di Padawan yang dikenakan Perintah Kawalan Pergerakan Diperketatkan PKPD hari ini. Menurut Pengarah JKM Sarawak Noriah Ahmad, pengagihan bantuan makanan itu melibatkan 85 ketua isi rumah.
Noriah Ahmad berkata ia melibatkan seramai 465 orang penduduk yang menerima bantuan seperti beras, minyak masak, gula, biskut bernilai RM50. Pengagihan bantuan itu dilakukan oleh 11 anggota dari Angkatan Pertahanan Awam dan Jabatan Bomba dan Penyelamat. Noriah memberitahu demikian kepada pemberita menerusi aplikasi WhatsApp. PKPD di Kampung Serumah Padawan berkuat kuasa hari ini hingga 20 Mac susulan kes positif di Kampung Terbabit merekodkan peningkatan. Jawatan Kuasa Pengurusan Bencana Bahagian JPBB Bintulu mengambil langkah drastik dengan memasang pagar kawat berduri di kawasan Rumah Sewa Anong dan Taman Beverly Hills yang dikenakan Perintah Kawalan Pergerakan Diperketat PKPD sejak Jumaat lalu. Residen Bintulu yang juga pengerusi JPBB Bintulu, Jack Aman Luat, menegaskan ini ekoran berlakunya penularan COVID-19 di dua kawasan penempatan tersebut sebanyak 55 kes positif sejak 3 Mac lalu. Jack Aman Luat berkata kawasan rumah sewa yang didiami lebih 700 penduduk itu dikenakan PKPD dan dipasang pagar kawat berduri bagi mengelakkan keluar dan masuk penduduk ke kawasan berisiko itu. Jadi kita ambil langkah drastik ini bukan untuk menyukarkan mereka, tetapi untuk kita agar mereka ini tidak dapat, ataupun orang luar terutamanya tak dapat pergi ke kawasan ini, begitu juga mereka tak dapat keluar. Beliau berkata demikian kepada pemberita semasa melakukan tinjauan ke lokasi tersebut bersama Ketua Polis Daerah Bintulu Superintendent Zulkifli Sohaili dan Pegawai Kesihatan Bahagian Bintulu Dr. Melvin Chung Sin Leong. Menurut Jack Aman lagi, pemasangan pagar kawat berduri oleh pihak Regimen Sempadan ATM itu merupakan yang pertama kalinya di Bintulu. Jangkitan kes COVID-19 di kawasan itu berpunca daripada kluster syarikat Jalan Kidurong. Kerja-kerja ujian calitan COVID-19 masih aktif dijalankan oleh pihak Pejabat Kesihatan Bahagian Bintulu. Malah, beliau tidak menolak kemungkinan berlaku peningkatan kes di kawasan tersebut setelah semua penduduk selesai menjalani ujian calitan COVID-19. Sekian berita wilayah dari Sarawak. Kita kembali bersama Nur Lela di Angkasa Puri. Silakan, Lela. Azizi. Terima kasih, Azizi. Mayat remaja perempuan yang dikhawatiri lemas sejak Jumaat lalu ditemukan terapung 15 km dari lokasi dilaporkan hilang di Kampung Pulau Setelu, Gua Musang, Kelantan. Ketua Polis Daerah Gua Musang, Superintendent Si Chun Fu berkata mayat Nur Jannatul Alia Muhammad Zamri, 13 tahun, ditemukan pada 9 pagi tadi selepas 40 jam hilang dihanyutkan arus Sungai Nenggiri. Jenazah mangsa jelus ataupun mati lemas telah ditemui di lebih kurang jarak daripada tempat kejadian adalah lebih kurang 15 km jaraknya dan telah dijumpai oleh kumpulan SAR kita yang diketuai oleh PDRM, Bomba, APM dan juga penduduk kampung. Jadi mayat mangsa telah dijumpai oleh tim daripada penduduk kampung dan telah dibawa naik ke darat dengan bantuan pihak polis dan juga pihak bomba lah pada pagi ini. Dan jenazah mangsa telah dibawa ke hospital Gua Musang untuk dibuat proses bedah siasat. RTM sebelum ini melaporkan keseronokan 20 sekeluarga berkelah di tepi Sungai Nenggiri, Kampung Pulau Setelu bertukar tragedi apabila salah seorang daripada mereka dikhawatiri lemas sejak petang Jumaat. Remaja perempuan itu dihanyutkan arus deras ketika mandi di sungai kampung itu. Kakak mangsa, Nur Ain, 16 tahun, bersama sepupunya, Nur Asma Kamarudin, 14 tahun, sempat diselamatkan oleh datuknya. Jualan murah dalam program Pukat BTP Kongsi Rezeki Hasil Laut menjadi tarikan orang ramai, terutama penduduk di sekitar Bandar Tasik Puteri, Rawang, Selangor. Pelanggan boleh membeli ikan segar seperti pelaling dengan harga serendah RM6 sekilogram, bawal emas RM27 sekilogram dan jenahak RM33 sekilogram. Audi Muhammad Nur ada laporannya.
Harga kat sini memang sangat berbaloi lah. Dan harga dan ikan pun fresh lagi, dan harga pun reasonable juga, memang sesuai untuk belilah. Dan saya rasa penduduk Tasik Putih sepatutnya mengambil peluang ni lah untuk beli ikan kat sini. Memang sangat segar lah, dan harga yang sangat berpatutan. Program 2 hari anjuran bersama Pusat Hemat Negeri Kuang dan Pukat BTP bersama Pukat Care berkongsi jualan 40 jenis hidupan laut. Saya pertama kalilah beli ikan segar di sini. Bagi saya ini satu langkah yang baik untuk penduduk tempatan di Bandar Tasik Putih lah. Saya rasa ikan yang dibeli kat sini agak murah berbanding dengan di luar sana, dan kualiti ikan pun saya rasa masih segar lagi lah. Maknanya sesuai untuk kita buat apa-apa masakan yang kita rasa fikir untuk kita nak masak lah. Sini ikan ni segar lah, cantik, isi dia lembut. Dengan harga yang kat luar lebih kurang sama je. Tapak tahu sini ada ikan segar tu yang selalu datang sini beli tu. Dia punya lalah apa semua cantik-cantik. Harga pun okey. Daripada segi harga, akak rasa kat sini adalah pengurangan sikit. Adalah harga dia rendah sikit lah daripada pasar raya. Satu lagi, dia punya kualiti ikan pun kat sini akak rasa ikan dia lagi segar. Dengan adanya program seperti ini sekaligus dapat membantu terutamanya golongan B40 yang terkesan akibat penularan COVID-19. Yang istimewanya di sini bukan sahaja harganya, tapi kesegaran ikan itu sendiri yang datang terus dari lautan dibawa oleh bobot nelayan untuk dijual terus ke sini. Audi Mamano, Berita RTM. Yang dinantikan kini bertanda. 12 pasukan kini bersedia dengan semangat dan rencana baru di dada. Super 2021 kini kembali. Menteri Belia dan Sukan Datuk Seri Rizal Marikan Naina Marikan memberi bayangan kebenaran untuk penyokong bola sepak kembali memeriahkan kehangatan stadium. Waktu ini formula yang kita cadangkan dan kita kemukakan pada MKN dan KKM adalah 10% atau 4,000 yang mana yang rendah, whichever is lower. Maknanya kalau stadium tu katakanlah ada 10,000 kapasiti, maknanya 1,000 lah kan. Tapi kalau lah stadium tu 80,000, 4,000 lah, whichever yang paling antara 10% yang mana lower, that is applicable. Beliau turut berharap semua pihak terlibat mematuhi prosedur operasi standard SOP ditetapkan Majlis Keselamatan Negara MKN. Datuk Seri Rizal berkata demikian selepas membuat tinjauan pematuhan SOP ketika aksi pembukaan Liga Super menyaksikan Penang FC bertemu Kuala Lumpur City FC di Stadium Bandaraya Pulau Pinang. Liga Perdana 2021. Terengganu FC 2, kenduri gol menentang skuad FAM MSN dan Johor Darul Takzim 2 ditewaskan Negeri Sembilan 1-2 semalam. Selain itu, tidak kurang hebat aksi Selangor FC 2 membenam PDRM 3-0 selain Kelantan FC tumpas 1-0 di laman sendiri bertemu Perak FC 2. Beraksi dalam keadaan hujan di Stadium Tuanku Abdul Rahman Paroi tidak menghalang Negeri Sembilan mengumpul 3 mata menentang JDT 2 yang berakhir 2-1.
Zakwan Adha mempamerkan persembahan sulung yang mantap apabila menjaringkan gol pertama pada minit ke-23 hasil sepakan penalti. Memasuki minit ke-45, Muhammad Rafi Fikri Muhammad Rosman menyamakan kedudukan menerusi sepakan lambung dari jarak kira-kira 25 meter menerjah penjuru kiri gawang Negeri Sembilan. Di babak kedua, Thierry Akono menyempurnakan sepakan penalti kedua buat skuad Jang pada minit ke-51 selepas Rafael Gomez dijatuhkan pertahanan JDT2 dalam kotak penalti. Perlawanan pembuka tirai di Stadium Sultan Ismail Nasiruddin Shah Kuala Terengganu menyaksikan Terengganu FC2 membelasah skuad projek FAM MSN dengan keputusan 4-0. Skuad tuan rumah kendalian Ketua Jurulatih Badrul Afzan Razali memperoleh gol pertama hasil sepakan percuma minit ke-18 yang disempurnakan Amirul Syazwan Muhammad Razali. TFC2 terus mendominasi permainan menerusi pemain tengah Muhammad Nur Azfar Fikri Azhar minit ke-43. Bersambung babak kedua, belum sempat skuad pelawat yang dipimpin Yusri Ceklah mengatur permainan, pemain TFC2 terus mencuri peluang menerusi jaringan pantas Muhammad Rizwan Muhammad Razali menghukum skuad pelawat dengan gol ketiga. Skuad FAM MSN terus dimalukan tuan rumah dengan sepakan penalti di waktu tambahan yang disempurnakan Wan Muhammad Fazli Wan Ghazali. Sementara itu, di Stadium Bola Sepak Kuala Lumpur Ceras, Selangor FC2 mengikuti jejak langkah abangnya apabila dengan selesa menewaskan PDRM FC dalam aksi yang berakhir dengan 3-0. 2 gol dijaringkan tunggak dari Myanmar, Hen Tet Aw, manakala jentera serangan dari Ghana, Josh Ataram, menyumbat 1 gol untuk Selangor FC2. Keputusan kekal sehingga whistle penamat. Baiklah, kita ke berita seterusnya. Berani membuat perubahan dan tidak berdiam diri menjadi kunci utama Faris Abdurrani, usahawan orang kurang upaya OKU yang sehingga kini mampu bertahan meneruskan perniagaannya walaupun hampir-hampir kecundang di kala pandemik COVID-19 melanda. Laporan wartawan Mazruna Kalinggalan. Faris Abdurrani, 41 tahun, tidak pernah menjadikan pelaksanaan Perintah Kawalan Pergerakan PKP sebagai penghalang dalam meneruskan kehidupan. Pada 18 Mac 2020, syarikatnya yang membuat pembekalan kerusi roda dan perkhidmatan konsultasi terpaksa menghentikan sementara operasi susulan PKP ketika itu. Mengakui agak terkejut kerana tidak punyai perancangan memandangkan pengalaman PKP ketika itu adalah yang pertama dan tidak pernah berlaku sebelum ini. Bila MC orang pertama tu, PKP pertama tu, kami memang terkesan sangat teruk. Sebab kenapa? Saya sendiri tidak boleh pergi ke pejabat dan kami tidak dapat bertemu pelanggan sebab perniagaan kami perlu bertemu pelanggan untuk mengukur, untuk consultation. Sebagai OKU Kursi Roda, saya amat terkesan dan perniagaan terbantut. Menceritakan detik sukar itu, pada ketika operasi perniagaan perlu ditutup sementara, beliau tetap perlu memikirkan hal pembayaran gaji pekerja dan tuntutan membayar sewa premis perniagaan dan rumah. Momen paling susah ialah apa? Bila dikala kita PKP, di situlah juga bank telefon. Di situlah juga tuan rumah telefon. Di situ juga tuan office telefon tanya bila mau bayar. Bila mau bayar, sudah lama tidak bayar, sudah lama tidak bayar. Masalah dia, sebelum PKP kami tidak pernah putus bayar. Itulah momen yang paling kami rasa macam kenapa benda ni berlaku. So itu momen yang buat macam Namun beliau tidak pernah mengalah atau berputus asa dengan dugaan tersebut. Sokongan isteri membolehkannya bangkit semula merencana strategi menyelamatkan perniagaan. Berkat idea isteri yang tidak jemu menemani di sisi, perniagaan mereka kembali bernyawa setelah melakukan rombakan hampir 100% demi meneruskan kelangsungan hidup. Dia support saya pun support dia. And dalam keadaan sukar ni, it is important for us to stay close. Not only families lah, friends, dan support each other, lean to each other. Faris dan isteri percaya ada hikmah besar menanti di sebalik musibah yang melanda.
Model perniagaannya kini telah berubah. Kalau dahulu perlu berjumpa dengan pelanggan untuk mendapatkan tempahan dan memberi konsultasi, namun kini hanya menggunakan medium dalam talian. Setelah mendalami teknik yang betul, beliau lebih selesa berniaga secara dalam talian kerana ia nyata lebih menjimatkan. Cabaran bukanlah untuk melumpuhkan kita, tetapi ia membantu kita membina kekuatan diri. Hidup akan menjadi lebih baik jika kita bersedia untuk melakukan perubahan. Mazrona Kalinggalan, Berita RTM. Baiklah saudara, laporan itu menutup berita wilayah untuk hari ini. Patuhi semua SOP mencegah penularan COVID-19 dan pastikan imbas kod MySejahtera di setiap premis yang anda kunjungi. Dengan itu, Assalamualaikum dan salam hormat.